Pagi hujung minggu saat kita bertemu, riang ria rasanya oh bila kita bersama. Hello, Assalamualaikum. Salam hujung minggu. Hari ini hari Ahad. Kita mengharapkan penuh keberkatan seperti biasa masih di dalam fasa Ramadan yang penuh dengan keceriaan dan keberkatan. Alhamdulillah hari ini Zack dan juga Muaz bersama dengan anda di 20 Ramadan. Kejap je waktu berlalu, Zack. Cepat. Ini memang saya rasa satu perjalanan yang cukup indah walaupun ada pelbagai kekangan. Alhamdulillah kita juga mengikuti SOP yang telah pun ditetapkan dan dalam bulan Ramadan ni kita rasa bersyukurlah sebab dapat pergi ke surau masjid untuk sama-sama tarawih kan. Betul, teramat sangat rasa bersyukur. Alhamdulillah, apa-apa pun kita disuruh untuk mengikuti SOP, tolong dan tolong. Kita serahkan kepada yang pakar. Kan tak tahu, jangan memberi apa-apa spekulasi. Selain daripada itu, anda bukan saja dapat saksikan kami secara langsung di TV tetapi juga di Facebook Live di mana anda boleh terus memberikan komen atau ada apa-apa idea, mungkin info-info yang menarik yang boleh dikongsikan bersama dengan kami di tim Borak Kopitiam. Okey, jadi hari Ahad ni mungkin ada perancangan nak kemas rumah. Hari ni dah bagi-bagi tugas daripada awal pagi lagi, siapa yang basuh, siapa yang cuci kipas, di luar siapa yang selesaikan. Jadi itu antara gotong royong yang kita rasa dapat mengeratkan hubungan sesama keluarga dan dapat orang kata mengisi masa yang ada. Itu best. Itu yang kita sentiasa menerapkan kepada diri kita sendiri sebenarnya. Sebenarnya sekarang ni ialah dalam apa-apa ujian yang berlaku kepada kita tiap hari, Muaz, kan? Yes. Sebenarnya kita tak sedar, kita makin hari kita makin berubah menjadi manusia yang lebih baik daripada semalam. Sebab banyak yang menyedarkan kita. Sebagai contoh Okey. Zack macam Zack lah. Zack sendiri dulu terlampau banyak sangat masa di luar rumah. Banyak sangat ada syuting lah dan sebagainya. Jadi luang masa dengan keluarga tu mungkin kurang sedikit. Tapi sekarang ni apabila kita berada di fasa ini di mana kurangkan keluar rumah kalau tak ada benda yang penting, jadi masa untuk luangkan family tu lagi banyak. Terus Zack jadi lagi banyak untuk apa? Masak, basuh baju semua. macam pernah dengar lah dialog ni. Okey. Dan memang betul lah kalau kita tengok semalam kita lagi tak bagus daripada hari ni ataupun hari ni tak bagus, besok pun lagi tak bagus, itu ada sesuatu yang tak patut berlaku dalam kehidupan. Anda kena check balik. Alright, jadi pagi-pagi ni kami akan kongsikan bersama dengan anda juga antara kes ataupun kemaskini terbaru mengenai COVID-19 dan ini kita kena sentiasa ingatkan kepada anda sebab walaupun kita tengok kesnya naik turun tapi dia punya jumlah tu masih lagi banyak, Zack. Itulah pasal. Sebab tu kita nak kongsikan bersama dengan anda update terkini kes COVID-19. Seperti anda dapat lihat sekarang ini, kes baru terdapat sebanyak 2,881 secara menjadikan keseluruhannya jumlah kes aktif sebanyak 29,631. Tapi kes sembuh juga seperti anda dapat lihat sekarang ini sebanyak 2,462 dan kes kematian baru yang menyayat hati kita 15 kes yang terbaru dan ini rata-rata kes di seluruh negeri, Muaz. Yang mana kalau kita lihat di Selangor masih lagi banyak dengan 759, diikuti dengan Kelantan 442 kes, di Sarawak juga 445 kes. Jadi di Johor juga 310 kes. Dan untuk anda semua, ingat dalam apa saja yang anda lakukan, walaupun kita ada sedikit kebebasan untuk kita bergerak ke sana ke sini, ke bazar Ramadan, bazar Aidilfitri dan sebagainya, kalau boleh kita betul-betul jaga SOP lah sebab difahamkan juga ada kluster bazar Ramadan yang telah pun dikemaskinikan, ya, hampir lebih kurang dalam 900 lebih. Itu yang merisaukan kita juga. Yalah, bila kita cakap tentang kerisauan ni, ia lebih kepada kerisauan yang kita sendiri tertanya-tanya, dari mana datang ni. Jadi untuk mengelakkan tertanya-tanya tu, kita kena kaji lebih, kurangkan spekulasi yang bukan-bukan. Betul. Teruskan membaca, dengar segala video yang datang dari pakar, baca daripada sumber-sumber yang faktanya lebih daripada kita baca dekat online yang kadang-kadang kesahihannya kita tak tahu dekat mana, Mas. Betul. Ya, jadi untuk anda juga selain daripada itu, jom kita nak kongsikan bersama dengan anda. Ini antara kupasan berita viral yang kami nak bawakan untuk anda. Dan kalau kita tengok cerita mengenai kejutan yang diberikan kepada ibu, Alhamdulillah. Sebab ibu bapa kita ni banyak berkorban untuk kita. Dan paling terbaru ada lagi video viral yang mana
gubahan bunga duit tu telah pun dibuat oleh anak-anaknya sendiri. Oleh kerana apa? Mak dia kata teringin sangat nak ada gubahan duit ni kalau lah orang boleh bagi. Anak dia bagi? Jadi anak dia ada 11 orang. Wow. Mereka telah pun bersatu untuk sama-sama lah bagi duit sikit-sikit dan buat kejutan untuk berikan gubahan bunga kepada ibunya. Wow. Dan ibu dia ni memang ke mana-mana akan ikut je tau. Jadi ibu dia sampai tertanya-tanya kenapa pergi bank banyak sangat, sampai 7 bank. 7-8 bank pergi untuk nak tukar duit untuk nak jadikan bunga tu punya masa. Jadi ini antara videonya. Jom kita tengok. Memang kalau buat kebaikan kepada ibu ni, Tuhan balas terus kat dunia. Betul tu. Saya memang kalau tengok video-video ibu ke ayah kan memang akan seronok, menyentuh hati juga sebenarnya Muaz. Betul. Gubahan yang memang buat sendiri. Lepas tu duit lagi kan dan sebagainya. Yalah, ini lebih kepada kegembiraan ibu lah. Walaupun sebab kita saksikan sekarang ni banyak video-video macam ni, ada yang tafsiran orang katanya jangan riak, jangan menunjuk dan sebagainya, tapi ini terpulang kepada individu masing-masing lah. Macam video ni dikongsikan oleh Jaja, anaknya sendiri. Jadi yalah, Jaja kongsikan dekat IG dia. Kalau benda tu jadi viral, maksudnya orang lain pun terasa dengan apa yang dikongsikan. Betul, mencontohi kebaikan. Apa salahnya? Dalam banyaknya kita tengok sekarang ni ramai orang suka memberikan bantuan dan sebagainya. Tak salah untuk kita tunjukkan betapa tingginya darjat kedua ibu bapa kita. Baik, itu kita cakap pasal ibu bapa. Bila ada ibu bapa, insya-Allah pasti ada anaknya. Ini lagi satu berita viral di mana seorang anak ni dia menyamar jadi patung dekat butik. Mak dia cari dan mak dia sempatlah membuat satu video memang comel. Kita akan kongsikan bersama dengan anda betapa letahnya anak kecil ni dia menyamar jadi butik nak sorok pada mak dia. Tapi mak dia sempat untuk nampak tu. Dia diam je Muaz tu. Kantoi. Dah jadi satu family dah anak-anak tu tiba-tiba dapat. Macam ni saya rasa mungkin dia kata okey dia nak tigulah apa yang patung ni buat kan. Bila dia nampak mak dia kat depan tu yang terkejut tu. Okey, jadi sekali lagi kepada anda semua dalam kemeriahan kita rindu tengok anak-anak kita macam tu kan. Jadi kalau nak pergi shopping mall ni kita kena ingat SOP harus dijaga. Anak-anak kita tu sendiri harus dijaga tu, kena sentiasa pegang. Diorang ni kadang-kadang excited sangat kan. Nyogoklah. Betul Muaz. Tapi Muaz, tadi baru saya teringat. Yalah, bila saya tengok ni, saya dengar Muaz bercakap kan. Tadi Muaz kata kita berada di Ramadan yang ke-20. Bermakna kita berkesempatan untuk menempuhi 10 malam terakhir, Muaz. Alhamdulillah. Betul. InsyaAllah, Zack. Sebab bila kita sebut mengenai 10 malam terakhir ni, banyak kebaikan yang harus kita lakukan dan memang setiap kali Ramadan 10 malam terakhir inilah yang kita nanti-nantikan lah kan pastinya untuk bersama-sama kita. InsyaAllah kalau rezeki kita dapat bersama-sama dalam malam Lailatul Qadar. Betul. Kan? Jadi ini juga yang dituntut dan semua orang berebut-rebut, Zack. 10 malam terakhir ni. Betul. Siapa tak nak kan? Katanya kalau dapat Lailatul Qadar tu, kita punya amalan insya-Allah akan berlipat kali ganda dan kita punya amalan tu lebih baik daripada 1000 bulan. Betul. Kan? Bukan lebih baik, lebih kurang. 1000 bulan macam tu. Saya tak pakar, tapi mungkin kalau kalian ada ustaz-ustaz ke apa boleh tanyalah. Baik. Jadi itu yang kita akan kupaskan hari ini. Kita akan berkongsi hari ini. Anda juga kita nak berikan peluang ini untuk kongsikan apa saja mungkin pengalaman dan apa-apa saja cerita berkenaan dengan 10 malam terakhir ni. Sila kongsikan bersama kami di Tim Borak Kopitiam. Alright, jom. Untuk anda kita ada trivia untuk 10 malam terakhir ni. Jom sama-sama kita saksikan. Let's go. Pejam celik, tidak sangka kita bakal memasuki fasa terakhir Ramadan yang mana umat Islam diseru melipat gandakan amalan kepada Ilahi. Antara 10 malam inilah kita dijanjikan satu malam yang amat bermakna, di mana Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Berikut merupakan antara amalan yang boleh dilakukan pada 10 malam terakhir ini. Pada masa inilah kita mencuba untuk berdoa dengan lebih panjang dan lebih menghayati makna-maknanya. Bagi yang sudah biasa dengan doa yang panjang, digalakkan untuk membaca terjemahan dan penjelasan bagi menghayati makna doa itu. Ia merupakan amalan Rasulullah SAW untuk menghabiskan 10 malam terakhir Ramadan dengan beriktikaf di masjid. Apa yang boleh dilakukan adalah dengan melakukan solat sunat, membaca serta memahami Al-Quran. Bagi mendapatkan pahala yang melimpah, inilah masa yang terbaik untuk kita bersedekah. Ia termasuk menyediakan dan memberi juadah berbuka puasa kepada ahli keluarga atau sesama umat Islam.
Kalau beli juadah berbuka puasa, apa kata beli lebih sedikit untuk disedekahkan? Semoga dengan amalan-amalan yang kita lakukan ini dapat membimbing kita dalam menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan yang hanya datang setahun sekali dan tidak pasti sama ada kita akan menemuinya lagi. InsyaAllah. Terima kasih Koko, perkongsian yang sangat baik, sangat luar biasa. Dan itulah sebenarnya kadang-kadang kita terlepas pandang, pejam celik. Hari apa, minggu ke berapa pun kadang-kadang terlepas pandang, Muaz. Betul. Jadi kita harapkan dengan perkongsian yang akan kami bawakan hari ini sedikit sebanyak membuka mata anda lah dalam kita mengejar apa yang ada di dunia ini. Jangan kita lupakan perkara-perkara yang harus kita bekalkan di akhirat nanti. InsyaAllah. Jadi kami nak kongsikan bersama dengan anda. Ini antara projek Baju Raya Borak Kopitiam. Jadi kepada anda mungkin ada yang nak bersedekah, sumbangan baju kurung, baju Melayu, t-shirt seluar raya kanak-kanak dan dewasa, kalau boleh yang barulah ya. Lebih baik sebab kita nak kongsikan bersama dengan anda. Tempoh penghantarannya adalah 3 hingga 10 Mei 2021. Lokasi penghantarannya akan dipaparkan di dalam skrin ini. Anda boleh saksikan ataupun anda boleh tengok di Facebook Borak Kopitiam TV3 ataupun Instagram Borak Kopitiam TV3. Kita akan update di sana. Baju raya dari anda akan menceriakan mereka yang memerlukan. Betul. Jadi kalau ada yang pergi beli baju raya untuk anak-anak, memang saja beli lebih untuk bersedekah, kami sediakan platform untuk anda kongsikan rezeki itu. Betul. Dan seperti biasa hari ini kita di topik pecutan akhir Ramadan. Kongsikan apa-apa sahaja, info ataupun berita yang best, cerita-cerita yang menarik, kenangan-kenangan. Kongsikan. Kami semua nak baca. Ramai kita punya tim ingin tahu anda punya cerita dekat sini. Twitter, Facebook, Instagram. Jangan lupa, okey? Tapi apa-apa pun sebelum itu, jom kita rehat dulu. Kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami dalam Borak Kopitiam. Alhamdulillah 20 Ramadan, pecutan akhir Ramadan kita ni. Kita sama-sama ingatkan kepada anda dan kita yakin surau dan juga masjid pun dah ada pelbagai aktiviti mengikut SOP yang telah pun ditetapkan. Ya Zack, jadi kalau kita tengok sekarang ni memang ramailah orang nak kongsikan kebaikan. Sangat ramai, sangat ramai. Sebab itulah bila kita kata tentang topik kita pecutan akhir Ramadan, kita pasti nak ajak orang-orang yang dia punya aktiviti-aktiviti di akhir Ramadan ni apa nak dikongsikan. Sebab itulah kita ajak di studio kita ni bersama dengan Muhammad Ashraf Khan, merupakan pengasas Empire Project. Selamat datang tuan. Selamat datang. Terima kasih atas jemputan pada hari ini. Jadi kalau kita tengok cerita mengenai tajuk iftar kepada yang memerlukan ini, pastinya ramai orang dah buat. Tapi mungkin kalau Empire Project ni ada sebab kenapa nak dilakukan dan mungkin dari segi tajuk iftar ni ada sedikit perbezaan daripada benda-benda lain seperti yang kita sedia maklum dan juga kita saksikan sebelum ni. Okey, terima kasih Zack. Untuk projek Empire Project pada tahun ini, kita telah mengubah satu program di mana kita gelakan projek iftar, tajuk iftar Ramadan. Di mana projek ini telah masuk tahun kedua pelaksanaannya disebabkan oleh pandemik COVID-19. Sebelum-sebelum ni Empire Project hanya memfokuskan kepada program Food Bank Ramadan dan juga projek beras. Dan juga adalah projek tahunan kami adalah shopping raya bersama anak-anak asnaf. Untuk projek tajuk iftar untuk tahun kedua pada tahun ini dilaksanakan atas sebab kepastian kepada keluarga yang memerlukan disebabkan oleh pandemik, mereka tak dapat bekerja, mereka susah untuk menyediakan makanan berbuka kepada anak-anak dan juga keluarga. Jadi kami telah mewujudkan satu program tajuk iftar bermula pada tahun lepas dan juga tahun ini. Penerimaan daripada masyarakat alhamdulillah, dan jumlah penerimanya jika yang lepas kita buat hanya 50, so tahun ni kita dah meningkat seganda. Kira makin meriah lah benda ni sebab sekarang macam dulu kemungkinan betul kan saya kalau saya salah, dulu mungkin orang terlepas pandang dengan golongan-golongan asnaf, golongan-golongan yang kurang upaya macam ni kan. Tapi apabila berlaku pandemik ni, makin ramai yang macam mula sedar. Contoh orang-orang biasa yang mungkin tak pernah terlibatkan diri dalam aktiviti macam projek-projek macam inilah kan. Jadi apa pendapat Ashraf? Okey, kalau kita cerita pasal kebajikan di bulan Ramadan, saya rasa ramai yang berlumba-lumba untuk melakukan kebajikan. Betul. Tapi jika sebelum tibanya COVID-19 ni, kita semua akan memfokuskan kepada program gelandangan sahaja pada ketika itu. Kalau lihat di mana-mana pun sosial media dan juga orang ramai, dia akan lebih memfokuskan kepada pemberian kepada gelandangan. Betul. Apa sahaja gelandangan sehingga menyebabkan satu pembaziran, lambakan makanan yang terlalu sangat di jalanan. Jadi
inisiatif yang dilakukan oleh kami adalah untuk mengelakkan pembaziran makanan, di mana Empire Project sendiri telah melancarkan satu program digelar #Say No to Food Wastage, di mana kita mengelakkan ataupun kita mengajak orang ramai untuk tidak lagi beri makan pada gelandangan dan fokuskan kepada mereka-mereka yang ada rumah, ada pekerjaan. Mungkin kita lihat pada mata kasar Macam mereka okey. sempurna, macam okey, tetapi di belakangnya mereka agak struggle untuk sediakan makanan kepada keluarga. Jadi itulah inisiatif yang kami lakukan untuk membantu mereka-mereka ini semua. Itu dia. Dan kalau kita tengok dari segi tajaannya bagaimana pula? Adakah NGO-NGO ni sendiri pergi ke badan-badan yang boleh memberikan tajaan ini ataupun memang ada syarikat-syarikat yang datang kepada Empire Project sendiri? Okey, berdasarkan daripada pengalaman yang Empire Project sendiri telah lakukan dan juga terima atas inisiatif yang kami telah lakukan, beberapa agensi kerajaan, syarikat-syarikat korporat dan juga individu-individu serta rakan-rakan NGO banyak memberi sokongan kepada kami untuk meneruskan setiap aktiviti yang dilakukan. Jadi bagi segi tajaan, kebanyakannya adalah daripada orang-orang keliling kita, daripada individu-individu perseorangan di mana mereka telah dengan sukarelanya memberikan sumbangan untuk menaja mereka-mereka ini semua. Jadi biasanya kita akan buat full orang cakap tajaan penuh sebelum bermulanya Ramadan. Jadi kita memang dah tahu untuk sepanjang 30 hari Ramadan kita dah ada penaja siap-siap dah untuk mereka makan hari-hari. Betul. Jadi itu yang kita cuba buat. Okey, so itu kalau kita bincangkan tentang tajik iftar lah. Tapi kami dimaklumkan juga pihak Empire Project pun ada buat aktiviti lain juga, projek beras Ramadan. Yes. Mungkin boleh Ashraf boleh kongsikan tentang Okey, itu. Projek Beras Ramadan adalah inisiatif yang kami lakukan telah masuk tahun ketiga tahun ini. Tahun ketiga di mana projek beras ini adalah kami memfokuskan hanya memberi sekampit beras kepada keluarga asnaf yang memerlukan. Jadi tahun pertama, tahun kedua hingga ke hari ini kita telah membantu lebih daripada 7,000 keluarga daripada tahun pertama hingga hari ini. Dan di mana tahun ini sendiri kami telah berjaya mengumpul sebanyak 1,500 kampit beras untuk diedarkan kepada keluarga-keluarga yang memerlukan sebelum Ramadan lagi. Jadi niatnya adalah untuk membantu keluarga-keluarga ini menyediakan makanan di rumah sepanjang bulan Ramadan, insya-Allah. Okey, jadi adakah pemberian ini semua tertumpu kepada Lembah Kelang ataupun di seluruh Malaysia? Okey, untuk projek beras dan juga apa saja projek yang dijalankan oleh Empire Project, kebiasaannya kami akan fokuskan kepada Lembah Kelang dahulu. Lepas tu sekiranya ada lebihan daripada program yang kami lakukan ataupun tajaan lebihan, baru kami akan sebarkan kepada luar Kuala Lumpur lah. Biasanya, dan setiap negeri yang kami pergi, kami akan bekerjasama dengan rakan-rakan NGO di negeri itu sendiri untuk memperkasakan NGO tu dan juga jalinan kerjasama dengan mereka. Itu yang kita cuba Jadi buat. bila kita kebiasaan kalau kita tanyakan soalan dengan orang-orang yang dahsyat-dahsyat macam ni, hebat macam ni, selalu pergi berjumpa gelandangan, bantu orang itu ini, macam tadi Ashraf sedia ada kongsikan dengan kita semua penonton Borak Kopitiam, 1,500 kampit beras berjaya dikumpul, alhamdulillah. Jadi kita nak tanya, ini soalan saya rasa klise lah kalau Ashraf dapat. Pengalaman tu, itu yang kita nak tahu. Yang manis, yang mungkin kelakar, yang menyedihkan, yang boleh jadi inspirasi untuk kami di Borak Kopitiam. Okey, kebanyakannya jika kita lihat kepada aktiviti kebajikan yang kita lakukan, ada di antara segelintir masyarakat di luar sana dia lebih memfokuskan kepada aktiviti yang lebih besar. Tapi apa yang saya sendiri lakukan dan juga saya sentiasa memberi kata-kata kepada tim saya, sebelum kita melakukan satu aktiviti yang meluas, yang luar, yang skopnya lebih luas, lihatlah orang sekeliling kita dahulu. Di mana adik-beradik kita, jiran tetangga, komuniti setempat kita dahulu, dan barulah kita lihat orang yang lebih luas. Jadi kalau kita hanya membantu kepada mereka yang lain, sedangkan komuniti yang dekat dengan kita di dalam kesusahan kita tidak bantu, itu adalah susahlah. Pelik lah. Jadi pengalaman daripada aktiviti yang dilakukan itu sendiri adalah you kena turun, you kena buat dan you kena rasai sendiri program tu, baru you akan feel the charity tu. Betul. Okey, dan bila sebut mengenai golongan asnaf ni, mungkin ada ramai yang kita terlepas pandang, terutamanya di Lembah Kelang. Bagaimana kita nak tafsirkan mereka ni sebagai golongan asnaf? Sebab kalau tengok pada dasarnya mereka ni adalah seperti yang normal. Dan adakah mereka sendiri menerima bahawa mereka ni termasuk dalam golongan asnaf bila diberikan bantuan-bantuan ni? Okey, kalau nak dilihat keadaan sekarang ni dengan pandemik COVID-19 sekarang ni, saya rasa angka mereka yang di dalam kesusahan semakin meningkat. Dengan kes semakin naik, dengan mereka-mereka yang
telah tak ada kerja, dapat offer untuk buang kerja dan company tutup apa semua. Jadi angka untuk asnaf ni sekarang ini makin naik. Jadi apa yang kami lakukan, apa yang Empire Projects ni lakukan adalah kami bekerjasama rapat dengan agensi-agensi kerajaan, institusi-institusi keagamaan dan juga pihak-pihak sekolah, di mana fokus kami adalah kepada pelajar-pelajar asnaf dan juga miskin yang bersekolah, di mana kita memberikan bantuan kepada mereka melalui pihak sekolah dan juga kepada keluarga mereka. Data dan juga senarai yang kami terima sahih daripada agensi dan juga pihak sekolah memantaunya. Itu yang kami cuba buat. Kalau nak dikira jumlah asnaf ataupun sesuatu keluarga yang asnaf di Kuala Lumpur, saya rasa miskin bandar ni ramai kat KL ni. Tak terkira ni orang susah ni. Cuma kita bantu sekadar apa yang kita mampu. Kita cuba buat ataupun kerjasama dengan setiap agensi dan juga institusi keagamaan yang ada supaya aktiviti kebajikan yang kita lakukan ini lebih impaknya lebih besar, lebih manfaat kepada rakyat kita, kepada masyarakat. Okey, tadi bila Ashraf sebut tentang di bandar tu kan, saya nak selitkan mungkin boleh beritahu kami secara ringkas. Okey. Ada juga golongan yang mungkin terkesan dengan pandemik 19 ni, dia malu untuk mengatakan dia susah. Jadi ada tak cara untuk dia mendekati Empire Project ni selain pada Empire Project datang kat dia untuk dia macam bagi tahu tanpa, yelah orang kadang-kadang malu, ego dan sebagainya. Ramai datang ambil gambar dan sebagainya. Macam ni, mungkin secara ringkas boleh kongsikan. Okey, macam Muiz cakap yang kesal ambil gambar apa semua. Kita tak nafikan ada di antara segelintir masyarakat kita yang akan cepat menuding jari kepada NGO, individu perseorangan yang melakukan aktiviti dan kongsikan di sosial media. Tapi melihat kepada era sekarang ni, zaman-zaman semuanya di hujung jari. Betul. Dan kita pula kongsikan apa sahaja masalah ataupun crowdfunding yang kita minta adalah melalui platform sosial media. Jadi pada saya sendiri, apa yang kami buat dan kami kongsikan di sosial media adalah untuk mengajak masyarakat luar sama-sama melakukan kebaikan bersama-sama dan juga semoga menjadi sumber inspirasi kepada masyarakat di luar sana untuk melakukan kebajikan. Itu yang kita cuba lakukan. Dan kalau daripada segi mereka yang susah tapi malu, ramai. Dia memang ramai sekarang ni. So, macam mana tu? Dia biasanya dia akan kontak dengan penerima kita yang pertama. Maksudnya contohnya kita Muiz penerima pertama kita dan maksud susah. tuan Muaz ke? Muaz sorry. Tapi dia akan kontak kepada orang yang pertama. Dia akan beritahu kepada orang pertama dan penerima tu akan beritahu kepada kita. Jadi kalau kata di PPR dan juga flat-flat tu, Persatuan Penduduk kebiasaannya akan bekerjasama dengan kita untuk memberikan maklumat terperinci. Sekiranya bantuan awal dapat Empire Project salurkan, kita akan masuk dan bagi bantuan. Dan sekiranya mereka memerlukan bantuan susulan dan tanpa kekuatan yang kita ada, dan kita akan salurkan maklumat mereka kepada agensi-agensi yang berkaitan. Sebab tu kerjasama di antara NGO dan juga agensi ni perlu ada dan juga akrab untuk sama-sama memperkasakan aktiviti kebajikan ini. Okey. Jadi secara ringkasnya kalau di Facebook ataupun Instagram yang kita boleh terus pergi kepada Empire Project. Okey, kalau di Empire Project mereka boleh layari laman sosial Empire Project di Facebook Empire Project We Care We Share, ataupun di Instagram kami Empire_Project37, dan mereka juga boleh terus kepada page personal saya lah, Ashraf Han, untuk sama-sama kita melakukan aktiviti kebajikan ini. Ini kalau ada orang kata saya dalam kesusahan minta bantuan pada Cik Ashraf sendiri, boleh? Boleh. Biasanya kita akan ada satu link ataupun platform di mana diorang akan isi segala maklumat yang diorang perlukan dan di mana mereka berada, dan kita akan channelkan kepada NGO ataupun grup-grup di kawasan mereka. Luar biasa. Baik, terima kasih banyak Terima kasih daripada Empire Project dan tim juga. Dan itu dia, kita dah borak macam-macam tajuk iftar dan sebagainya, dan itu Empire Project. Ni ada projek lagi satu ni. Projek Sehari Menabung. Ada apa ni Muaz? Sehari Menabung ni sebab kita semua sudah maklumlah bahawa dikala kita nak gunakan duit musim perayaan contohnya, tabung tu penting. Penting kita buka balik tabung. Kita nak menderma pun tak ada masalah, betul tak? Ada tabung tu. Tapi kita tak nak ulas lebih. Kita biar sahabat kita kokok ulas lebih, boleh? Alright. Jom kita saksikan. Bantunya sahur tadi makan tom yam, bertemu lagi di borak kopi tiam. Ewa. So
Segmen hari ini tentang menabung untuk bersedekah. So, berada di talian kita ada Cik Kufaizul dan anak dia, Kumika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sejak bila terapkan aktiviti menabung ni kepada anak-anak lah? Aktiviti menabung start dari kecil lagi. Start daripada umur dalam 3 tahun. Dia dah pandai pegang duit shilling tu apa semua tu kan. Dan tu tujuannya kan budak-budak kalau jumpa duit kan selalu kita nak pesan jangan masuk mulut. Daripada itulah saya ubah benda tu ke tabung. Kalau masuk duit bahaya ni kalau telan apa semua. Jadi untuk galakkan dia menabung tu kita bagilah satu tabung. Belikan dia tabung dan dia bolehlah masuk duit shilling semua. Kalau macam Cik Kufaizul sendiri, kenapalah nak bagi anak-anak ni untuk menabung kemudian bersedekah? Sebab nak didik dia orang lah. Pentingnya untuk kita menabung dan pentingnya untuk kita bersedekah. Sebab budak-budak ni daripada kecil kita memang dah ajarkan nilai-nilai murni dan bersedekah tu kan penting dan agama kita. Jadi untuk dia faham kita nak bersedekah tu macam mana. Sedekah gunakan duit kan. Kita nak bagi dia tahu nilai sesuatu duit tu macam mana. Jadi kita ajar dia menabung. Sebab bila menabung amount dia tu akan duit tu akan nampak banyak. Daripada situlah. Adik Kumika faham tak apa itu menabung? Faham, menabung tu macam kita ada duit. Lepas tu kita simpan kat dalam tabung ke dekat bank ke, janji duit tu tak guna. Kalau yang itu menabung kan. Kalau macam Kumika suka menabung kumpul duit kertas, duit shilling kan. Pernah tak macam tanya ayah, kenapa duit ni nak kena bagi orang? Kenapa kena bersedekah? Tak pernah tanya. Tapi tahu tak apa makna bersedekah? Makna bersedekah macam ni lah. Kalau kita nampak orang susah, kita bolehlah sedekah duit ke, makanan ke, barang ke. Kumika pernah bagi dekat siapa duit-duit tu? Mika pernah keluar dengan ibu bagi makanan dekat jiran, sedekah makanan kat jiran, lagi dekat orang susah. Pernah masa kat Penang ni, masa tu Mika tengah bercuti. Lepas tu Mika tengah makan, Mika nampak pakcik ni, dia macam susah. Lepas tu Mika doakan untuk dia. Seronok tak bila dapat bersedekah? Seronok. Adik Kumika, rasanya adik Kumika ada pantun ni untuk kita. Ada 2. Okey, apa dia? Saling bantu sesama kita. Tak dapat banyak sikit pun tak apa. Sedekah itu amalan mulia, bersamalah kita mengamalkannya. Merah sungguh biji saga dan mengkasih TV3. Awak terima kasih dekat Cik Faizul dan adik Kumika, okey? Okey, terima kasih juga kat Borak Kopitiam dan Syikin dan semua kru. Assalamualaikum juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Bagus adik kita ni. Daripada kecil lagi kita dah ajar untuk menabung. Itulah. Termasuklah nanti kalau dapat duit raya insya-Allah itu juga boleh diajar untuk kita menabung lah kan. Betul. Jadi Muaz, ni dari awal Borak Kopitiam tadi kita ada kata tentang 10 malam terakhir. Yeah. Bila sebut 10 malam terakhir ni, malam Lailatul Qadar ni paling dikejar-kejar oleh ramai lah. Ramai orang menyebutnya dan bila bangun pagi, bila tengok cuaca tu lain, kata malam tadi ni. Betul. Okey, jadi oleh kerana itu kita bawakan kepada anda Profesor Muhammad Kamil Ibrahim, Profesor Pengajian Perniagaan UniKL bersama dengan kita untuk bercerita dengan lebih lanjut mengenai 10 malam terakhir ni. Betul. Selamat datang Prof Borak Kopitiam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu akbar. Terima kasihlah jemput saya. Tak ada Terima kasihlah Prof datang kepada kami ni. Okey, macam ni Prof. Kita pun dah ada 10 malam terakhir. Ramai yang dinantikan. Ramai yang menantikan 10 malam terakhir ni untuk mengejar momen-momen yang terakhir lah. Jadi dalam 10 malam terakhir ni ada Lailatul Qadar. Sebab tu kita nak tanyakan bersama dengan Prof, apa yang perlu kita buat untuk kita macam sekurang-kurangnya kita rasa kita dapat malam Lailatul Qadar tu, Prof. Itulah tadi kan di luar tadi saya ada tanya apa ni Z dengan apa ni Muaz. Berapa kali dah dapat Lailatul Qadar? Allah ini tak. Saya cakap wallahu alam Prof. Dua-dua terkedu juga kan. Saya tak terkedu. tahu macam mana nak kata. Jadi mungkin Prof boleh kongsikan. Ini saya cerita ni secara santai lah ya. Okey. Ramai orang yakin keyakinan tu bahawa malam Lailatul Qadar ini berlaku pada 10 malam terakhir. Sebab ada hadis, ada apa semua. Tetapi bagi saya, dia adalah kebarangkalian yang paling besar lah. Okay? Ada orang kata sampai malam 27, ada malam ganjil, macam tu. Tapi itu tak confirm. Jadi kalau kita nak Lailatul Qadar, kena cari yang confirm betul-betul lah. Ini dulu yang pentingnya. Okey, agaknya bila Lailatul Qadar akan berlaku? Tahu tak? Tak tahu. Tahu. Mana boleh tak tahu? Lailatul Qadar berlaku pada bulan Ramadan. Oh. Betul tak?
Kita kena pas betul. Bila dia tengok kita pun takut dia. Betul. Maknanya Dalam bulan Ramadan sama kau sebulan janganlah tu. berkira sangat 12 bulan. Allah kata bulan Ramadan je. Sebulan je. Itu pun kita nak berkira. Allahu Baik. Akbar. Yang kedua. Yang kedua. Dia berlaku malam ke siang? Okey, Zack jawab. Zack, jawab Zack. Malam bro. Malam. Okey, kalau malam bermakna Lailatul Qadar di Malaysia ni tak sama dengan Lailatul Qadar di London. Betul juga. Sebab malam di Malaysia tak sama malam di UK. Betul. Macam mana Tapi tu? macam mana tu? Itu kita tak payah fikir. Yang kita tahu Malam. Malam adalah di Malaysia. Kalau kita pergi ke London, kau jangan pula buat cerita malam ni kat Malaysia ni. Malam kat sana lah pula. Malam sana, betul. Itulah kebesaran Allah SWT. Nak kita faham betul-betul. Betul. Okey. Menarik, Ini menarik ni. Bila malam dalam Islam? Malam. Itulah antara adakah daripada adakah lepas maghrib dah kira malam? Okey. Kita settle yang tu. Kita kata malam dalam Islam bermula pada waktu maghrib sampai waktu fajar. Berapa ramai di antara kita yang tak dapat Lailatul Qadar kerana ujian berbuka puasa. Gini. Dia buka puasa sedap dekat rumah. Makan sedap-sedap sampai tak boleh pergi semayang ke masjid ataupun surau. Ini PKP ni lain cerita kita cerita umum Maksudnya orang lelaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia kata apa? Hari ni aku tak nak jadi imam, aku nak suruh para sahabat jadi imam. Aku nak pergi cari rumah-rumah di sekitar ini yang tak datang solat berjemaah di masjid, aku nak bakar rumah dia. Oh ya. Pernah dengar kan? Pernah. Masya-Allah. Rumah kita nak kena bakar, dapat Lailatul Qadar ke? Kalau ikut logik akal kita, hukum biasa, mana boleh orang nak kena bakar rumah nak dapat Lailatul Qadar? Tapi kalau Allah nak bagi, itu pulang pada Allah lah. Sebab Allah ni maha kaya. Betul. Dan okey. Ini yang menarik kan? Prof bagi turbo terus Prof. Saya tak bernafas Prof. Jadi kita kena jagalah daripada malam tu lagi. Pertama, nak buka puasa kat rumah tak kisah. Tak ada masalah tu. Tapi kalau boleh kita pergi semayang lepas tu maghrib, lepas tu balik sambung lagi berbuka puasa. Dan bini kau sedap sangat masak. Nak jaga hati dia juga tu. Nak jaga hati dia. Orang perempuan tak apa ya. Perempuan di luar sana solat di awal waktu. Baik. Lepas tu pergilah balik solat isyak. Kalau boleh Ini mungkin PKP ni kena tengok tempat-tempat. Betul. Tapi surau saya pun tak penuh ikut yang SOP tu, tak cukup orang. Sama lah. Okey, jadi lepas tu solat tarawih. Nak buat 4 ke 8 ke 12 tu pandai-pandai lah. Benda sunat tu kan. Kemudian balik ke rumah pukul 10. Balik rumah pukul 10, 10.30 nak tidur. Tidur lah. Tapi pukul 3 bangun lah. Pukul 2 bangun lah. Okey. Itu yang masuk kan? Itu yang saya nak tanya tu. 3 pagi dengan nak bangun macam senang. Okey. Tapi macam mana bro? Ini nak cerita ni. Ini dia punya jadual ni. Ini nak cerita ni. Tak habis lagi tu. Pasal dia akan termasuk dah ni. Kemah okey. Prof. Okey. Kita bangun pukul 3. Kenapa bangun pukul 3 ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia kata, Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia pada 1/3 hujung malam yang tersisa dan Allah bertanya kepada hamba-Nya, ada tak hamba-Ku yang nak berdoa? Aku nak makbulkan. Ada tak yang nak bertaubat? Aku nak ampunkan. Ada tak yang nak meminta? Aku nak bagi apa yang dia minta. Okey. Allah tanya kat kita macam tu. Engkau tak percaya ke dekat Allah? Muaz percaya tak? Percaya. Zack percaya? Mana Muaz, mana Zack? Dia bertukar. Kami dah tak tanya macam tu, dia mengaku je lah. Yalah, gitu lah. Tak, maksudnya kita percaya pada Allah dah. Okey, kita bangun pukul 3, kita pentahajud ataupun kita sambung solat tarawih kita tadi yang buat 8 tadi. Boleh. Tak ada masalah. Ataupun solat sunat lah, solat. Last sekali, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosaku. Ya Allah, aku ni banyak dosa, ya Allah. Minta dengan Allah. Tapi okeylah, you orang muda lagi, tak banyak dosa. Saya umur 56 tahun ni tentulah banyak dosa, dah makin tua. Belum tahu juga Ustaz. Belum tahu Ustaz. Dah kira tahu. Tapi aminkan je lah. Kita kira tahu. Orang tua 60, 70 lagi banyak dosa. Tak nak sedar lagi ke? Kita kira macam tu. Budak-budak tak apalah. Tapi belum tentu lagi. Orang tua mati dulu. Okey, tapi tak apa. Lepas tu kita minta doa, kita semayang, minta doa. Last sekali tu kita kata, ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah ya Allah, anugerahkanlah aku anugerah malam Lailatul Qadar. Ya Allah, aku nak, ya Allah. Kaulah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Minta betul bro. Minta betul. Sebab dia kata, engkau minta aku bagi. Engkau berdoa aku makbulkan. Habis buat daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, habis Ramadan orang tanya, Muaz, Zack, apa ni Zack? Zack pula.
Jadi orang tanya kita, macam saya tanya tadi kan. You berapa kali dapat Lailatul Qadar tak? Jawab apa? Mesti dapat. Tak jawab, jangan mesti. InsyaAllah. InsyaAllah dapat. InsyaAllah dapat. Tuhan dah janji dengan saya kalau minta dia Dapatlah. bagi. Dia bagi. Jadi ini yang nak kena diberitahu pada semua orang. Bahawa dia atas kita sebenarnya. Di sisi kita. Allah tu Maha Pengasih. Allah tu Maha Penyayang. Baik, kita semua tahu bulan Ramadan ni orang associate dengan Lailatul Qadar ni kerana ganjaran dia. Semua kata ganjaran besar. Memanglah bulan Ramadan ni besar. Semua besar, dia digandakan sampai berapa 70 kali paling kurang diceritakan lah. Kalau kita buat kebaikan 10 kali. Kemudian bulan Ramadan 70 kali ganda. Kalau kita kira matematik lah. Betul macam mana Allah kira kita tak tahu. 70 kali 10 sebenarnya 700 lah. Okey. Jadi orang kata Lailatul Qadar ni ibarat dia dapat pahala berapa? Tahu tak? Letih nak jawab tu. Kita buat je, Ustaz. Saya baru ceramah di masjid. Ni kalau dia orang tak suka saya. Sebab asyik duk tanya je. Tak apa, Prof. Kita Lebih-lebih okey. lagi yang duduk depan. Duduk depan. Dia Bangun kata, nak tertidur. Saya kata apa? Pasal apa duduk depan? Kena tanya lah. Jadi okey. Biasanya bila ditanya macam gitu, berapa tahun dia punya berapa dia punya ganjaran, dia pun sebut malam 1000 bulan. Betul pernah dengar? Betul, pernah. Salah. Dalam Quran sebut lebih daripada 1000 bulan. Ini menarik ni sebab tadi kita kongsikan dia awal tak kata semua. 1000 bulan, dia kata lebih daripada 1000 bulan. Jadi berapa? Rahsia. Rahsia lah, betul. Allah rahsiakan berapa tu. Ini sebab Allah ni maha kaya, maha pengasih, maha penyayang. Dia nak bagi banyak pada kita. Lebih pada 1000 bulan. Tapi kalau kita ambil 1000 bulan sebagai benchmark, maknanya 83.33 tahun. Banyak. Maknanya kita hidup pun tak tahu. Itu yang saya nak sebut. Saya umur 56 tahun, ayah saya meninggal 58. Saya ada 2 tahun lagi. Kalau mati itu ikut genetik. Kalaulah meninggal itu mengikut Rasulullah SAW, Rasulullah wafat umur 60 tahun Masihi, maknanya saya ada 4 tahun, 3 tahun lagi. Kalaulah dapat Lailatul Qadar, Masya Allah. Umur 60 tahun mati kan, meninggal kan. Tapi ibarat dia ibadat 83 tahun. Tak nak ke? Okey. Boleh jelas tu? Boleh. Jelas, Ustaz. Kita pula yang menunggu soalan daripada Prof kan? Tetapi isu dia sekarang dah 20 malam dah berlalu. Alamak. Tapi tak apa, jangan sedih. Sebab dia kebetulan baru nampak Ustaz ni. Baru nampak Prof pagi. Baru dapat ilmu pada hari ni. Bermula pada hari ni kita bertekad. Hari ni mulai pada hari ni aku nak. Ini yang penting. 10 malam terakhir. Baik. Orang selalu tajuk-tajuk yang dibagi pada saya nak berceramah hujung ni, dia kata apa? Macam ni lah, 10 malam terakhir lah, pecutan dah, apa semua. Baik, pasal apa nak pecut-pecut? Minta maaf ya, Betul lah. cerita kenapa nak pecut. You bayangkan begini ya. Bila you pecut terakhir, you kata 10 malam terakhir you pecut, bermakna bila sampai di garisan penamat tadi, you lega. You berhenti. You bayangkan orang lari 100 meter, dia pecut 10 meter yang terakhir itu, dia pecut, dia melepaskan dada dia sampai ke garisan penamat. Bila saja dia dah selesai, dia pun duduk. Penat Habis. Dia kira habis dah dia punya tugas. Itu yang salah tu. Yang sebenarnya Ramadan dari segi falsafahnya tidak berakhir lagi. Kalau selama 30 hari you duk bangun malam, pasal apa malam 1 Syawal you nak berhenti? Betul. Terutamanya pada ibu-ibu. Okey, Facebook saya ada lebih 100,000 followers. Wow. 80% wanita. Wanita tua. Okey, wanita ni dia grup umur 50 ke atas lah. Saya punya geng lah tu. Tak, saya ajar dia orang macam mana. You bangun nak bersahur tu, bangun awal sikit, cucikan badan, ambil wuduk, solat sunat 2 rakaat, 1 witir kalau tak buat witir lagi. Sepanjang 30 hari kalau you tak biasa. Kemudian, you berdoa pada Allah SWT. Tapi sebab you nak siap sahur tu, kadang-kadang tak sempat nak berdoa. Tak apa, saya kata. Tugas you di dapur tu pun dapat pahala juga. Satu kebajikan juga. Sambil duk masak tu, subhanallah. Ya Allah, ampunkanlah daku. Ya Allah, ampunkanlah daku. Tak apa, tak ada masalah. Tetapi apa yang berlaku bila malam Syawal?
Dia duk Lupa prepare semua. satu Syawal tu kan, dia tak siap, tak buat dah yang Ramadan tu. sepatut yang 30 hari Ramadan dia duduk training. Sebenarnya Ramadan kita ini sepatutnya boleh menyebabkan kita meneruskan aktiviti kita sampai 11 bulan yang akan datang. To Betul. prepare next Ramadan. Untuk masuk Ramadan baru pula. Yes, Itulah momentum. sebab apa Ramadan ni hanya datang sebulan dalam satu tahun. Entah-entah Kita jumpa ataupun tidak balik, Prof. pandai pun. Okey. Baik, Prof. Prof. Satu input yang sangat memberikan kesan kepada kita lah. Bukan saja anda yang berada di rumah, malah kami di studio ni semua terduduk di sini. Teringin sebenarnya Prof, nak lama lagi, nak sejam pun tak cukup rasanya. Tapi Itulah you bagi sikit sangat. Itulah kan. Tapi tak apa, terima kasih banyak Prof kerana sudi berkongsi bersama dengan kami, membuka banyak mata insya-Allah. Semoga perkongsian kita ini dapat menjadikan satu amalan kita untuk ke syurga insya-Allah. InsyaAllah. Amin. Terima kasih Jadi banyak kepada Prof. anda semua, kalau nampak Prof nak pergi ceramah, jangan duduk belakang pula sebab dah kenal dah. Kan ada depan. Duduk depan tak apa, memberi kesegaran pada kita. Betul kan? Mungkin tadi Prof cakap 100,000 followers tu, Facebook. ramai yang nak follow. Mungkin Prof boleh kongsikan? Masya-Allah. Facebook. Apa ni saya Facebook saya, nama saya lah Muhammad Kamil Ibrahim. Wah, ni Prof. Tapi tak boleh kawan dengan saya, dah full lah. Dah full. Boleh follow je. Alright, terima kasih InsyaAllah. banyak Prof. Makcik-makcik semua boleh follow je. Nak tanya macam-macam tips. Jadi untuk anda semua, pelbagai perkongsian akan kami bawakan lagi. Cuma hari ni Jom Masuk TV kita nak kongsikan bersama dengan anda satu produk yang terbaru untuk anda ni. Ya. Jom kita saksikan. Stresnya bila cari baju raya tapi tak ada yang muat dengan saiz kita. Pernah tak ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik merasai pengalaman seperti ini? Hai, nama saya Siti, Master Platinum Leader daripada Kalista HQ. Hari ini Siti mewakili HQ untuk memperkenalkan produk Kalista Dara yang sedang meletup di pasaran sekarang. Kenapa Kalista Dara ini meletup ibu-ibu, kakak-kakak dan adik-adik? Sebab Kalista Dara berkesan untuk mengawal selera makan dan juga memberi tenaga yang paling optimum pada bulan Ramadan. Pernah tak ibu-ibu, kakak-kakak dan adik-adik makan juadah raya, kita makan rendang, lemang, ketupat dan sebagainya, tapi bila kita naik penimbang kita rasa takut, kita rasa menyesal tengok angka dekat penimbang tu ya. Jadi dengan Kalista Dara dah tak perlu risau kerana Kalista Dara boleh mengatasi masalah sembelit, masalah pencernaan dan boleh melawaskan. Jadi besok ibu-ibu, kakak-kakak dan adik-adik bangun dari tidur, badan automatik rasa cergas dan ringan kerana lemak-lemak yang kita dah makan semalam dah habis kena buang. Kalista Dara juga mempunyai ekstrak manja kani, ekstrak kacip Fatimah, ekstrak ginseng dan juga akar serapat yang mana ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik tahu bahawa bahan-bahan ini sangat berkesan dan berkualiti untuk memperbaiki dalaman wanita ya. Dari segi rasanya pula ia adalah gabungan antara serbuk coklat Belgium yang berkualiti dan juga perisa vanila yang mana ianya memberi rasa yang sangat lazat untuk ibu-ibu, kakak-kakak dan adik-adik. Jadi ibu-ibu, kakak-kakak dan adik-adik dah tak perlu risau susah nak konsum, rasa seperti jamu dan sebagainya kerana Kalista Dara ini mempunyai rasa yang sangat lazat untuk ibu-ibu, kakak-kakak dan adik-adik. Jadi di sini Siti bawakan harga promosi tergempar hanya 27 sahaja sekotak. Ibu-ibu, kakak-kakak dan adik-adik boleh borong 3, boleh borong 5, boleh borong 10 dengan harga yang masih mampu milik ya. Jadi cepat-cepat dapatkan Kalista Dara pada hari ini dengan harga yang sangat berbaloi-baloi daripada HQ ya. Jadi Siti pada hari ini membuka peluang untuk ibu-ibu, kakak-kakak dan adik-adik untuk menjana pendapatan bersama Kalista Dara. Produk yang sangat berkesan, mampu milik serta repeat order yang tersangat tinggi dari kalangan customer kami. Boleh terus WhatsApp nombor Siti di bawah 011-6167-2539. Follow Facebook Puan Siti. Right, terima Baik. kasih Puan Siti. Yes, jadi itu dia. Kita berusahalah kalau Ya. ada di antara anda yang nak dapatkan satu kesihatan yang lebih baik kan. Jadi Azad, kita nak kongsikan sesuatu untuk anda ni. Ya betul. Inilah dia. Bila kita sebut tentang TV3 dan sebagainya kan. Kalau dulu sangat meriah dengan Karnival Jom Heboh. Tapi kali ni yelah kita tahu dengan keadaan kita sekarang ini, kita Jom Heboh sama-sama di rumah. Baik, ini dia Jom Heboh di rumah bersama dengan Shopee. Kini kembali lagi selesa, lagi jimat, lagi selamat dan yang paling penting lebih heboh. Jangan lupa saksikan Jom Heboh di rumah bersama Shopee pada 4 Mei 9 malam dan 5 Mei 2 petang. Anda boleh hebohkan raya anda bersama dengan MKK Click. Kita ada Kakak Azraf, Caprice, Anwar Zain, Ernie Zakri, Syamil, Chef Wan dan ramai lagi. Ada persembahan artis, ada sketsa, promosi barangan dan ni yang paling best.
banyak hadiah menarik untuk dimenangi. Hebohkan raya bersama Jom Heboh di rumah secara langsung di TV3. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.jomheboh.com.my. Alright, jadi untuk anda semua, pelbagai perkara yang boleh kita lakukan di rumah. Dan ada satu lagi, saya nak ajak anda untuk hantarkan video ucapan raya anda. Sebab kita semua sudah maklum bahawa dalam keadaan sekarang ini mungkin ada yang tak dapat berjumpa dengan ibu dan juga ayah. Betul. Jadi apa kata ucapan anda tu kongsikan bersama kami di Borak Kopitiam ni dan kami akan siarkan pada hari raya nanti. Jadi anda boleh hantarkan video ucapan raya anda ke Facebook Borak Kopitiam TV3 ataupun Instagram @borakkopitiam TV3 @borakkopitiam, dan juga kalau boleh, kalau anda nak emailkan pun boleh juga, borakkopitiam@gmail.com. Video ucapan anda tu akan disiarkan sepanjang Syawal dan video berdurasi 1 hingga 2 minit. Anda kena pakai baju cantik-cantik lah, ala-ala macam raya kan. Yes. #kita raya, insyaAllah kita akan siarkan nanti. Betul. Kami tak sabar-sabar nak tengok video-video anda semua. Tapi sebelum itu, jom kita rehat dulu. Kita kembali sebelah sini di Borak Kopitiam. Ya, Zah, kembali lagi bersama kami di Borak Kopitiam, dan sebelum kita panjang lagi ulasan untuk topik kita hari ini, jom kita bersama dengan segmen masih lagi JMTV. Let's Ayo. go. Menyampah betul bila anak-anak dah kering gigit nyamuk. Bila dah menggigit nyamuk, mesti tak berhenti menggaru. Alah, si kecil ni merengek-rengek sebab perut kembung. Ibu dah stres ni. Tapi ibu dah jumpa solusi terbaik untuk ibu bapa prihatin seperti anda. Hai, Assalamualaikum. Saya Suryati binti Muhammad Yusof dari tim Nufia Bambam Baby Care HQ. Sebelum saya mulakan, snap dahulu nombor telefon yang tertera di kaca TV anda. Follow kami di Facebook, Instagram @Bambam Baby Care HQ kerana hari ini saya ingin kongsikan kepada anda lotion telon yang pertama di Malaysia. Apa yang bestnya? Kebiasaannya kita dengar telon dalam bentuk minyak kan? Tapi leceh lah, cepat tumpah, melekit dan cepat habis. Kini Nufia bawakan inovasi baru produk Bambam lotion telon yang sangat mudah meresap. Tak panas, tak pedih dan tak melekit. Jangan risau, lotion telon ini mempunyai kelulusan makmal dari SIRIM dan juga KKM NOT. Apa yang bestnya? Lotion telon ini mempunyai serai wangi, lavender, jojoba dan juga chamomile. Khasiat-khasiat ini diformulasikan khas untuk si manja anda kerana kami juga ibu bapa prihatin seperti anda. Best kan? Bukan hanya satu fungsi tapi pelbagai fungsi. Hanya dalam satu tiub sahaja. Mudah dan jimat. Kami buka juga peluang jana pendapatan bersama Nufia supaya kita semua dapat sebarkan manfaat lotion telon seluruh Malaysia. Cepat-cepat WhatsApp kita sekarang kerana kita mempunyai promosi 2 lotion telon hanya RM75 sahaja. Free postage Semenanjung dan RM80 penghantaran ke Sabah dan Sarawak. Carian #Bambam Lotion Telon untuk dapatkan bersama ejen-ejen dan storkis seluruh Malaysia. Jom kita sebarkan manfaat lotion telon kepada keluarga, sahabat andai dan juga saudara mara. Dapatkan Nufia Bambam Lotion Telon kerana kami amat prihatin terhadap keperluan si manja anda. Terima kasih. Alright. Jadi untuk anak-anak kecil, mak-mak kan, inilah waktunya. Memang kalau dulu masa kita ada baby, minyak-minyak telon kan. Inilah betul. yang krim-krim yang kita cari ni. Itulah pasal. Bila tengok tu tadi macam tenganga je tengok kan. Teringat zaman ada baby dulu. Alright. Baik, untuk anda semua, kita nak terus lagi sebarkan kebaikan untuk 10 malam yang terakhir ini. Sebenarnya fokus kita bukan saja 10 malam terakhir, 30 Ramadan ini. Cuma sekarang kita dah tinggal lagi 10 malam. Jadi pastinya benda-benda yang kita terlepas tu kita jangan menyesali apa yang kita tak dapat lakukan. Betul. Jadi momen yang kita ada ni kita gunakan sebaik mungkin. Betul. Masih lagi di topik kita hari ini, dan sekarang ini kita ada tetamu yang istimewa, Hairul Anwar Ali, yang mana kita akan bincangkan tentang Imarah Ramadan, dan beliau merupakan usahawan dan pengerusi Surau Al-Ihsaniyah. Assalamualaikum. Dan sekarang ini kita ada tetamu yang istimewa, Hairul Anwar Ali, yang mana kita akan bincangkan tentang Imarah Ramadan. Cik Hairul daripada mana tu? Beliau merupakan usahawan dan pengerusi Surau Al-Ihsaniyah. Saya daripada Bota Kiri, Perak. Bota Kiri ada. Okey, Muaz, sila. Tadi Muaz ada nak tanya apa tadi, Muaz? Baik, mungkin kalau kita tengok dengan aktiviti di bulan Ramadan ini kan, banyak aktiviti yang dilakukan dan difahamkan juga aktiviti di Surau Encik Hairul sendiri ada pelbagai perkara yang dibuat. Contohnya macam cuci masjid dan sebagainya. Mungkin waktu inilah untuk kita beriktikaf di surau dan juga masjid ni amat dituntut. Jadi mungkin boleh dikongsikan sendiri. Silakan. Tapi sebelum tu Cik Hairul minta maaf, Cik Hairul berdekatan dengan TV ke apa ke? Contohnya macam cuci masjid dan sebagainya. Mungkin sebab kita dengar feedback untuk kita beriktikaf di surau dan juga masjid.
Kalau boleh mungkin Atau nak cabut headphone mungkin tu. boleh dikongsikan. tapi sebelum tu Cik Arul minta maaf. Cik Arul berdekatan Okey, dengan tak apa. TV. Baik, kita cuba sekali lagi kejap lagi. Kita cuba selesaikan dulu isu ni. Minta maaf pada semua penonton. Okey, baik. Kita seperti yang Zaid dengan Muaz kongsikan kepada anda sebentar tadi. Bila kita berada di 10 malam terakhir, yang paling orang ingat adalah nak kejar malam Lailatul Qadar, Muaz. Betul. Dan Jadi, apa tu? Silakan. silakan. Okey, dan saya teringat satu kisah di mana waktu kecil-kecil dulu, ayah saya rajin bawa saya pergi ke surau Qiyamul dan sebagainya tau. Tapi bila kita dah makin lama makin meningkat usia remaja dan sebagainya kan, kita jadi macam kurang masa dengan ayah tu kan. Dan sekarang bila kita dah berumah tangga sendiri, rasa teringin pula. Dan bila teringin tu, Tuhan bagi ujian kita macam ni pula. Eloklah, tapi tidak bermakna tak boleh qiyamul di surau, tak boleh qiyamul di rumah. Jadi bawalah anak-anak ke ajak isteri berqiyamul dan sebagainya. Mana tahu tiba-tiba kena malam Lailatul Qadar tu, tak tahu rezeki kita. Betul, ini semua mungkin kalau kita kata tak boleh, tak sempat, tak ada masa, adalah alasan kita. Betul. Kan Zack? Dalam kita lihat bulan Ramadan ni pun mungkin dari segi aktiviti kita pun memang kita dah plan. Ada orang sebulan ini dia memang kerja dan juga fokusnya ibadah kan. Sebab dia tak nak, kalau ada kerja-kerja lain pun dia tak nak ambil. Ada orang sampai nak buka kat luar pun dia tak mau. Sebab dia kata fokus dia adalah nak buka di masjid dan juga surau dan terus nak pergi tarawih. Jadi kadang-kadang kita dapat lihat tu pada ayah-ayah kita. Memang kalau ajak buka kat luar dia memang tak nak, dia kata kacau dia punya waktu nak pergi surau. Betul. Jadi mungkin benda tu boleh kita ambil sebagai contoh. Betul. Bagaimana dia tak nak terlepas momen 30 hari kat dalam bulan Ramadan ni kan, untuk mengimarahkan masjid dan juga surau ni. Alright. Cakap pasal masjid dan surau ni, kita ada lagi. Cik Hairul Al-Wali, alhamdulillah dah selesai ya. Assalamualaikum. Alright. Jadi tadi kepada soalan kita, satu cara ibadah di bulan Ramadan adalah dengan beriktikaf dekat surau dan masjid kan. Tapi sekarang kita tahu banyak aktiviti dilakukan dekat rumah untuk mengimarahkan lagi Ramadan. Mungkin Cik Hairul boleh kongsikan bersama dengan kami. Ramadan adalah dengan tanpa tamanya pada borak kopi jam dan juga pengacara Cik Muaz dan Cik Zack. Dan kebanyakan ahli jemaah yang turut serta dalam Cik Muaz dan surau kami ini merupakan di kalangan mereka-mereka yang belia, remaja, dan juga kanak-kanak. Dan jadi motif utama kita di surau ni, kita nak cuba mesra dengan semua peringkat umur ini merupakan, dan kita cuba jadikan surau ni sebagai satu tempat mereka datang untuk mereka lakukan ibadah dan berseronok di sini. Itu misi utama kami lah. Motif utama kita jadi dan alhamdulillah surau ni berjaya dihidupkan setelah hampir lama tidak diimarahkan kerana faktor mereka-mereka yang mengimarahkan sebelum ini telah meninggal dunia dan sebagainya. Hampir lebih daripada 3 tahun surau ini tidak diimarahkan, dan alhamdulillah berkat usaha daripada belia-belia yang ada di surau ini, sekitar bulan 8 tahun lepas 2020 surau ini berjaya dihidupkan kembali. Dan alhamdulillah sekarang ini alhamdulillah kita dapat melakukan Ramadan yang pertama tahun ini dengan berbagai-bagai aktiviti. Antaranya kita adakan gotong royong bersama dengan belia-belia remaja, kanak-kanak dan juga kita adakan program-program banyak seperti dapur Ramadan, bubur lambuk dan sebagainya. Okey, dan difahamkan juga kalau kita lihat ya, antara perkara yang paling mudahlah untuk kita lakukan adalah cuci masjid dan juga surau. Jadi perkara ini khususnya untuk anak-anak muda. Bila tugasan-tugasan berat ni, kita fokuskan pada anak muda lah, kerana mereka yang dah berumur ni mungkin dia lebih kepada dalam masjid, pengurusan dan sebagainya. Jadi Cik Hairul, difahamkan ramai juga penduduk di sana yang terlibat dalam nak cuci masjid ni. Betul. Sebenarnya surau ni bila lama dah ditinggalkan, pastinya banyak kerosakan yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Alhamdulillah boleh saya katakan semua usaha-usaha untuk membersih dan juga memperbaiki segala kerosakan yang ada ini semuanya dilakukan oleh belia-belia remaja yang ada di kampung inilah. Kita tidak menggunakan kontraktor dan sebagainya, bahkan daripada mengecat, dan insya-Allah kita dalam proses nak memperindahkan surau ni lagi, nak pasang tiles ya. Dan banyak lagi yang saya paling bersyukur ialah keterlibatan para belia dan remaja yang ada di surau ini. Mereka ni datang menolong tanpa mengira penat lelah ya. Bahkan saya rasa terharu atas
semua pengorbanan dan juga kesungguhan yang mereka tunjukkan dalam nak memastikan surau ini hidup dan diimarahkan. Okey. Tadi kita pun juga diberitahu yang selain daripada itu ada juga aktiviti lain dan dipanggil Dapur Ramadan. Mungkin Hairul boleh kongsikan tentang itu, Dapur Ramadan. Okey, tahun ini bersempena dengan kita telah buka kembali surau ini, kita merancang melakukan satu program yang kita panggil Dapur Ramadan. Okey, Dapur Ramadan ini sebenarnya kita mencari dana dan alhamdulillah sebenarnya waktu kita plan nak buat program ni kita tak ada dana. Tapi alhamdulillah menjelang beberapa hari sebelum bulan Ramadan kita dapat mengumpulkan dana dan alhamdulillah kita telah melaksanakan bermula daripada Ramadan yang kedua. Kita menyediakan 120 bungkus lauk dan juga yang lauk dan sayur yang mana kita mengagihkan kepada penduduk kampung 30 keluarga yang kita pilih itu adalah yang akan menerimanya setiap hari dan yang selebihnya kita akan gila-gilakan yang kita akan beri kepada penduduk-penduduk kampung yang lain. Ini merupakan satu usaha kami untuk sama-sama kita nak bagi para belia dan remaja ini rasa yang Ramadan ni bukan untuk diri kita sahaja tapi perlu dikongsi bersama. Terutamanya kepada warga-warga tua yang mungkin tinggal kesorangan, faktor kerana anak tidak dapat balik, faktor tak boleh merentas negeri dan sebagainya. Jadi kita setiap petang kita akan pastikan makanan ini sampai ke rumah-rumah, terutamanya 30 keluarga ini yang terdiri daripada orang tua, warga tua, anak yatim, ibu tunggal dan sebagainya. Yang selebihnya kita agih-agihkan juga dan kita akan gila-gilakan kepada lebih kurang hampir 300 keluarga yang ada di sini. Baik, Cik Khairul, mungkin boleh kongsikan secara ringkasnya mengapa agaknya surau ni ditutup ya dan kemudian dibuka semula? Mungkin ramai yang tertanya-tanyalah nak mengetahui mengenai surau Al-Ihsaniyah ni. Seperti yang saya katakan awal kemarin, mereka-mereka yang mengimarahkan surau ini pada peringkat awal dulu kebanyakannya telah kembali ke rahmatullah dan sebagainya. Jadi kami rasa terpanggil untuk menghidupkan kembali kerana surau ini merupakan surau wakaf. Dia telah diwakafkan oleh satu keluarga yang ada di sini dan menjadi tanggungjawab kami rasanya untuk kami sama-sama mengimarahkannya kembali supaya pahala wakaf yang telah diusahakan oleh keluarga ini mengalir berterusan sehingga hari kiamat insya-Allah. InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih banyak Cik Hairul atas perkongsian dan semoga arwah ditempatkan bersama orang-orang beriman insya-Allah. Baik, mungkin Cik Hairul boleh kongsikan Facebook, mungkin penonton-penonton Borak Kopitiam ingin tahu lebih lanjut. Okey, Facebook page Surau Al-Ihsaniyah ini namanya Surau Al-Ihsaniyah. Surau Al-Ihsaniyah. Itu di page surau ini dan Facebook saya Hairul Anwar Ali lah. Jadi kalau siapa yang nak buat sumbangan dan sebagainya untuk pembangunan surau ini, bolehlah berhubung kami di Facebook dan sebagainya. Baik, terima kasih sekali lagi Encik Hairul Anwar Ali, usahawan dan juga pengurusi Surau Al-Ihsaniyah yang bersama dengan kita. Jadi satu pujian yang harus diberikan sebab apa? Saya semua sedia maklum bahawa jawatan kuasa masjid dan juga surau ni selalunya mereka yang dah berumur. Betul. Jadi bila saya tengok ada generasi-generasi baru yang masuk, sebab tu kita tengok surau dan juga masjid ni ada Facebook, ada Instagram, ada pelbagai aktiviti-aktiviti yang dibuat. Jadi anak-anak muda, ayuh kita bersama-sama bergabung. Orang lama, orang baru bergabung, barulah masjid dan juga surau kita ni kembali hidup. Wow. Cantik, sedap. Padat. Terima kasih banyak Muaz. Semangat inilah kadang-kadang yang inspirasi yang kadang-kadang kita terlupa. Betul. Mungkin kita dah hargakan inspirasi tapi kita tak sedar. Baik, jadi cakap pasal inspirasi ni kan, saya teringat satu benda lah yang mungkin menginspirasikan semangat-semangat kita di hari raya ni. Ialah kita punya raya tak macam dulu dan sebagainya. Sentiasa ramai orang nak buat cara mereka tersendiri untuk mengekalkan kemeriahan Aidilfitri. Bila cakap pasal Aidilfitri, saya teringat satu pelita. Saya pun sama. Inilah malamnya selalu kalau paling orang tengah sibuk kan. Dan walaupun kita dalam keadaan sekarang ni masih lagi boleh malam 7 lekor kita raikan bersama. Jom kita saksikan ada satu video untuk anda. Di negara kita, memasang lampu pelita sudah menjadi satu tradisi dan budaya buat sekian lama. Apabila bulan Ramadan mula mendekati Syawal, akan bermulalah pesta malam 7 likur yang merujuk kepada tradisi memasang pelita atau panjut. Tetapi, perubahan era dan arus pemodenan membuatkan tradisi ini kian dilupakan. Namun, bagi Azhari Ahmad, aktiviti memasang lampu pelita adalah sangat istimewa sejak di waktu usia kanak-kanak lagi.
Bagi saya, pelita di rumah ni macam ingat zaman silam saya. Keadaan suasana kampung, walaupun orang cakap kita duduk taman, dah serba moden ni. Jadi saya minat lagi suasana kampung. Zaman silam saya masa kecil-kecil dulu, dalam kampung saya ni belum ada elektrik lagi. Ke rumah saya tu daripada sekolah, setiap rumah mesti ada pelita minyak tanah ni, minyak api, minyak gas. Orang utara cakap minyak gas. Memandangkan zaman kita ni dah berubah, jadi budak sekarang mana nak hirau tentang pelita minyak gas ni. Dia tekan switch dia sekarang ni, switch dah berkilat-kilat. Macam kita dulu tak ada benda tu. Semenjak saya duduk taman ni lebih kurang 12 tahun, saya sentiasalah bila perayaan raya memang saya adakan pelita-pelita ni. Bahan-bahan seperti tin susu terpakai, kayu dan dawai akan digunakan untuk menggantung bekas pelita. Walaupun tidak semeriah dahulu, dengan bantuan ahli keluarga dan jiran tetangga, bapa kepada 4 orang anak ini tetap mahukan keseronokan itu dirasai. Apabila menjelangnya malam, sinaran lampu pelita yang nampak cantik dan diserikan dengan gelak tawa anak-anak kecil pasti dapat mengubat rindu kepada ahli keluarga yang berjauhan. Nilai ukhuwah sesama jiran tetangga juga dapat dijalin dengan mesra. Itu alhamdulillah lah, seronok bagi saya, seronok lah. Dan macam saya masih ada lah ingatan, tapi anak-anak kita akan datang. Itulah saya kalau boleh kita kekalkan, bagi perkenalkan pada anak cucu kita yang akan datang lah. Biarlah dia orang kenal kan. Kalau boleh. Inilah pelita minyak gas. Kini, suasana memasang lampu pelita sememangnya suka untuk dirasai. Jadi, apa kata, pada sambutan raya tahun ini saya mengajak anda semua, tidak kira di desa mahupun di kota raya, untuk sama-sama memeriahkan halaman rumah anda dengan sinaran lampu pelita agar budaya ini dapat dikekalkan dan tidak lenyap di masa akan datang. Wow. Okey, suasana yang boleh kita hidupkan kembali Ayuh. Kalau Yes. anda rindu kepada ibu bapa anda, inilah memori yang takkan kita lupa sampai bila-bila. Betul. Bila cakap pasal ibu bapa ni, kalau rindu call lah. Yeah. Kalau sayang bagi tahu. Jangan pendam sorang-sorang. Yeah. Itu yang buat kita stres tu. Baik. Jadi walaupun kita masih berada di topik Ramadan ini, kita masih nak kongsi bersama dengan anda GMTV. Kali ni kita ada Gebu Glow. Jom. Okey, boleh Zack? Boleh ni. Gebu Glow. Let's go. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua penonton Borak Kopitiam. Okey, dan selamat pagi juga kepada semua jiji bawah saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awin Zulkifli, founder Wawawin Beauty. Okey, apa yang anda nampak depan saya ni adalah vitamin C Gebu Glow. Okey, jom kita tengok tekstur dia macam mana. Dia bukan tablet tau. Okey, untuk pengetahuan korang, vitamin C Gebu Glow adalah 100% vitamin C yang berpisah blackcurrant. Dan apa yang best pasal vitamin C Gebu Glow ni adalah macam mana Awi nak share dengan korang. Yang best dia adalah ada bahan dalam ni yang menyebabkan boleh menyebabkan kulit kita cantik, boleh merawat kita punya jerawat dan boleh mencerahkan kulit kita. Okey, untuk untuk penonton di luar sana, okey, yang mana yang belum mencuba Gebu Glow, vitamin C Gebu Glow ni memang rasa yang sangat-sangat sedap. Korang boleh try dulu. Dan kita ada juga trial pack dengan harga RM14.9. Okey, apa yang best juga, macam sekarang kita orang baru keluarkan Gebu Glow dalam masa 6 bulan, tapi alhamdulillah memang permintaan yang sangat tinggi dan reputation yang sangat, sekali beli mesti orang akan beli lagi sebab okey. Okey, sekarang ni Awi nak share dengan korang semua promotion untuk raya ni. Pembelian 3 botol Gebu Glow dengan harga RM119.70, korang akan dapat free body perfume. Body perfume ni sangat-sangat wangi sebabnya dia ada perfume EDP, okey, dengan harga RM29.90, tapi korang just dapat free sahaja. Okey, sekarang ni HQ membuka peluang kepada wanita-wanita di luar sana untuk
join kami menjadi usahawan Gebu Glow. Modal serendah RM300 sahaja. Korang boleh kontak ejen-ejen kami di seluruh negeri. Ataupun boleh masuk under HQ juga dan kontak kami di kaca TV anda. Okey, sekali lagi nak beritahu apa, untuk vitamin C Gebu Glow ni sudah tersedia sudu sekali dan harganya adalah RM49.90, tapi sekarang ni diskaun RM39.90 saja. Tapi paling best sekali kalau korang beli set Love tu RM119.70, percuma sekali body perfume. And yang paling best sekali, untuk hari ini saja sehingga pukul 12 malam, korang boleh dapat free postage di seluruh Malaysia. Sekian, terima kasih. Baik, Gebu Glow Kita dengar daripada CEO dia sendiri tu. Betul. Jadi kalau nak kulit anda gebu, itulah caranya kan. Ada macam-macam perkara yang boleh anda cuba. Dan untuk anda semua, kita ada seseorang yang kita nak kongsikan nanti, Zack. Tapi nanti. Dia legend tau. Betul, legend. Stay, tunggu. Kita rehat dulu, kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Jam pelik seronok punya bersembang. Kita dah sampai di segmen hujung dah. Yes. Jadi untuk anda semua, sebelum kita nak bersama dengan seseorang ni yang memang kalau lagu raya dia dimainkan je memang sah raya. Sah raya. Alright, tapi sebelum itu kita nak berkongsikan dengan anda apa lagi yang menarik, yang terbaik. Ayo. Ada chef yang Jamil. Assalamualaikum dan juga salam Ramadan. Anda bersama saya Chef Jamil dan juga Datuk Arif. Apa khabar tu? Baik, alhamdulillah. Seperti biasa kita berada kat mana tu? Berada di lokasi camping Epret di Ceras Selatan. Ya, hidangan istimewa antaranya soto istimewanya, nasi timbel. Ya, waktu berasi dia pada pukul 3.11 hingga pukul 10 malam setiap hari di bulan Ramadan. Okey Datuk, kita nak promosikan semua bulan puasa dia daripada Aris Burger. Iaitu kita ada 4 burger istimewa daripada Aris Burger. Itu antaranya kita ada burger daging, burger ayam ini burger ayam, kita ada burger kambing, dan juga mestinya yang paling popular yang pertama kali di Malaysia iaitu burger ayam kampung. Ayam kampung macam biasa, ini adalah produk yang pertama sebab tak pernah dengar lagi sebelum ni. Istimewanya lagi Chef, produk-produk Aris Burger ni sebenarnya formulasi asasnya adalah daripada Mardi dan juga dibimbing oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina. Dan antaranya kita ada juga untuk ayam kisar Chef 400 gram. Kita ada juga yang 800 gram Chef. Ya betul. Tak lengkap kalau saya ayam saja. Kita ada juga daging kisar. Lepas tu kita ada juga 800 gram Chef. Dan tak mestinya kalau kita makan bersama dengan sos dia. Okey. Tuan-tuan di luar sana kalau sekiranya ingin mencuburi perniagaan stol Aris Burger, boleh hubungi kami. Tak ada pengalaman, tak ada pengetahuan, tak ada modal, tak ada duit apa semua, tak apa. Kita ajar semua pada tuan-tuan apa semua tu. Datuk, nak dapat ke mana tu? Okey, nak dapatkan ke mana? Apa ni sebenarnya dah banyak pasaraya yang kita telah masuk produk-produk ni kepada tuan-tuan di luar sana. Antaranya adalah kita ada di Sogo, kita ada di Maiden, kita ada di Checkers, kita ada Billion, kita ada Ion Big, kita ada Ion Mall, kita ada Hero Market. Kalau misalnya Chef, kalau misalnya nak sebut semua Chef memang banyak Chef. Ya betul. Kepada tuan-tuan di luar sana, sekiranya ingin maklumat terperinci boleh layari website Aris Burger iaitu www.arisprop.asia. Kita ada fanpage, kita ada Facebook Aris Prop Wadi Seri Berhad, kita ada IG Aris.burger. Okey Chef? Ya. Okay. Aris Burger semestinya Aris, sedap dan berkualiti. Yum. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Bye-bye. Amboi Chef. Nyam. Kita berbuka lambat lagi ni. Okey. Jadi untuk anda, kita sebenarnya bawakan seorang penyanyi yang dah lama dalam industri ni, sangat berpengalaman, dan bila tiba Hari Raya, lagu dia juga menjadi siulan ramai lah. So siapa ni? Jadi untuk anda semua, kita akan dengarkan nyanyian daripada Ramlah Ram, One and Only. Dan dengan ceritanya ada watangan terbaru nak dikongsikan bersama dengan kita. Betul. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jom sama-sama kita saksikan Ramlah Ram. Dengarlah itu takbir yang berkumandang, tandanya kini tiba di ambang pintu Syawal.
yang tiada upaya, bantu seadanya, kita raikan sama kemenangan. Suasana Amboi sungguh meriah, di mana-mana semua berhias indah, serba-serbi baru perhiasannya, setahun sekali tidak mengapa. Lama tak jumpa terasa rindunya, silaturahim sesama saudara, hulurkan salam berbalas pelukan, seraya kita mengucapkan minal aidil wal faizin, maafkanlah lahir dan batin. Dengar-dengarlah itu takbir yang berkumandang, tandanya kini tiba di ambang pintu Syawal. Setahun menunggu, inilah harinya, kita raikan satu kemenangan. Jangan-janganlah lupa Ramadan yang ditinggalkan, usah kita terleka, teruskanlah amalan yang tiada upaya, bantu seadanya, kita raikan sama kemenangan. Suasana Amboi sungguh meriah, di mana-mana semua berhias indah, serba-serbi baru perhiasannya, setahun sekali tidak mengapa. Lama tak jumpa terasa rindunya, silaturahim sesama saudara, hulurkan salam tanda kemaafan, sucikan hati tanda kemenangan. Baik, itu dia one and only Ramlah Ram dengan kemenangan. Ya, tumpang lalu, tumpang lalu, tumpang lalu. Alright. Baik, jadi kita semua terkejut bila kata Ramlah Ram akan datang dekat studio. Betul. Bila kita sebut tentang seorang penyanyi yang memberi banyak impak dalam kehidupan kita, terutama mak ayah kita juga. Memang kita berada di tempat yang sangat-sangat untung sebenarnya, Mas. Betul. Jadi saya sekali dengar kemenangan tu kali pertama saya dengar, saya rasa macam seronok pula. Saya rasa macam dia punya touch tu macam ada lagu-lagu macam Cahaya Aidilfitri juga. Siapa yang buat lagu tu sebenarnya, Kak? Lagu ni dicipta oleh Moha. Agak Moha Muhram. Okey, betul lah, muzik dia ada macam elemen-elemen tu. Memang kita nakkan elemen yang macam tu. Yang ingatkan kita raya macam lagu lama-lama lah. Betul. Okey, Kak, bila kita masih berada di bulan Ramadan kan, mungkin Akak boleh kongsikan ada tak kerja-kerja amal ke apa yang Akak tengah buat, yang tengah usahakan sekarang? Selalunya apa yang kita berkesempatan buat ni selalu kadang-kadang yang baru-baru ni macam saya sebelum berbuka kita mengagihkan makanan-makanan pada apa ni yang nak berbuka, sebelum berbuka lah. Antaranya lah. Di samping tu amal-amal lain tu kadang-kadang kita ni banyak kita boleh buat, betul tak? Betul. Kalau taklah tunggu bulan puasa je. Betul. Maksudnya bila kita nak memberi tu maksudnya
bila waktu kita nak beri, kita akan bagi je kan. Yelah. Tapi kalau ada setengah kita tengok rakan-rakan artis kita, bila bulan Ramadan ni dia stop langsung aktiviti dekat. Maksudnya aktiviti show dia di luar kan. Dia memang kekal. Sebulan ni dia memang nak fokus ibadah dia. Jadi macam Kak Ramlah ni sebab tapi sebenarnya kita pun masa PKP ni macam kita yang menyanyi ni memang dah lama dah memang tak ada show, tapi tapi macam dulu ni macam kita saya cakap ni. Tu macam apa dalam bulan puasa tu selalunya lah memang kita memang tak ada pergi show. So kita buat benda-benda yang macam ni lah. Berbuka puasa and then edarkan makanan macam tu. Semudah itu untuk kita menyebarkan kebaikan sebenarnya kan. Mungkin Kak boleh ulaskan sikit indahnya memberi tu apa macam kita kan bila kita memberi dengan ikhlas, saya rasa macam kita suka tengok orang happy. So kita rasa satu kepuasan dalam diri kita bila kita membuat tu dengan ikhlas. Itu yang saya rasa masing-masing mesti ada feeling yang berbeza lah maksud saya lah. Jadi kalau kita tengok pun yang bagi tu orang Ram, orang yang minat tu kebetulan dapat pula artis yang tapi macam dia suka. tu pakai tu orang tak perasan pun. Orang kenal. Orang tengok dah tahu. Mustahil orang tak kenal. Kan? Okey, jadi bila sebut mengenai lagu Kemenangan ni, kenapa agaknya setelah lama saya akan tak keluar dengan lagu raya, finally tahun ni akan keluar lagu raya? Yelah, sebenarnya kalau lagu raya ni tak boleh nak keluar tiap-tiap tahun rasanya kan. So kita kena macam bila kita dapat sesuatu yang kita rasa okey macam tak plan pun sebenarnya. So macam dah lama dah tu 2012 last buat lagu raya bersama Banjiji. Sama jadi lagu apa bila Aidilfitri kembali itu sebelum tu kan baru ni. So maknanya kadang-kadang macam yang nak buat ni pun tak plan juga. Sebenarnya macam rasa macam best lah lagu nak buat lah rasanya macam dia datang tiba-tiba je tu. So buat lah. Akan cakap macam best apa semua. Macam lagu raya terakhir 2012. Apa yang best sangat ni kali ni? Mungkin ada secara peribadinya cerita. Memang sebab dia macam tiba-tiba macam kita tak plan benda tu. Tapi saya rasa macam melodi dia tu macam yang saya dapat feedback pun rasa macam okey macam seronok dan macam dia punya melodi tu teringatkan kita. Meriah yang tak dibuat-buat. Maksudnya teringat masa kita kan automatically ingatkan apa kampung. Dan teringat lagu-lagu yang lama-lama macam ni kan. Macam Okey, kemenangan kita bersama kan. Maksudnya walaupun Kak Ramlah Ram dah ada lagu legend raya yang akan dimainkan setiap tahun bila raya. Betul. Masih lagi nak buat lagu baru. Kalau orang dah tak payahlah kita main je lagu lama. Kita makan royalty tu je. Dia macam ni lah. Yang lama tetap lama juga. Maksudnya tetap dimainkan. Betul. Tapi kita kena ada yang baru juga. Maksudnya untuk sentiasa ada di situ macam lagu-lagu. So tak naklah macam tak nak buat lagi kan. Lagipun Kak Ramlah kita masih lagi aktif. Dia bukan dah stop kan, masih lagi aktif menyanyi dan sebagainya. Tapi bila Muaz cakap macam tu betul lah. Saya baru teringat. Sebab lagu tu memang famous lah. Memang evergreen orang kata. Jadi akak tak rasa macam risau ke lagu raya baru aku nak keluar ni? Apa pressure benda tak? tu macam kita sentiasa buat lagu. Tak kira macam lagu raya ke lagu lain. Bagi saya kita tak perlu takut benda-benda tu semua. Dan bagi saya tak ada benda tu. Ini semua rezeki. Macam buat kena sentiasa buat. Maknanya lagu tu okey pergi ke tak pergi ke itu kemudian cerita. Yang penting kita buat setiap untuk peminat yang sentiasa inginkan kita buat lagu-lagu baru sentiasa ada kat situ. Okey. Alright, terima kasih banyak. Alright, jadi untuk anda semua sekali lagi jangan lupa follow IG Kak Ramlah Ram kita yang juga aktif daripada semalam dia dah share, tadi sahur pun dia share. Sahur pun share. Jangan lupa tengok. Ni dia. Alright, jadi jangan lupa follow Okey, dan tadi lagu baru kita dah dengar. Kalau tak nyanyi lagu lama, saya rasa macam tak lengkap je. Tak lengkap, betul. Macam tak kena je. Kena ada lama, kena ada baru. Betul. Macam tu juga kehidupan kita. Yang lama jangan dilupakan. Betul, tak baru. lupa. Kita kena balance. Alright. Jadi terima kasih kepada anda semua yang sentiasa bersama dengan kami di Borak Kopitiam. Tapi sebelum tu Muaz kan. Agak saya nak hadiahkan balik mic ni. Hadiah balik. Nanti nak menyanyi Ameh. So yang kena buka. Bagi balik. Terima kasih. Betapa pentingnya SOP tu kan. Okey, berbalik pada apa saya kata tadi. Terima kasih banyak kepada semua tetamu dan kepada anda yang menonton kami. Maaf salah silap, tersalah tutur bicara. Saya Zack Merikan. Saya Muaz Muhammad. 10 malam terakhir ni insya-Allah kita isikan sebaik mungkin. Kita lupakan dulu seketika untuk apa yang ada di dunia ni untuk kita kejar apa yang ada di akhirat insya-Allah. Sama-sama untuk kita bersama. Jom, cahaya Aidilfitri untuk anda. Ramlah Ram. Assalamualaikum. Saujana